Individu yang bekerja akan memperolehi ganjaran. Seorang yang bekerja makan gaji akan memperolehi ganjaran dalam bentuk upah. Individu yang bekerja sendiri seperti berniaga dan bertani akan mendapat ganjaran dalam bentuk keuntungan. Di samping dua bentuk pendapatan tadi, iaitu upah dan keuntungan, individu juga boleh memperolehi pendapatannya dari pelbagai sumber. Tajuk kita kali ini akan membincangkan jenis-jenis pendapatan yang boleh diterima oleh seseorang individu. Pendapatan individu. Maksud pendapatan individu. Pendapatan individu ialah jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang individu dalam suatu tempoh masa tertentu. Pendapatan individu dibahagikan kepada ganjaran faktor pengeluaran dan bayaran pindahan. Klik pada setiap pendapatan individu untuk penjelasan. Ganjaran faktor pengeluaran. Seandainya individu itu menyumbangkan faktor pengeluaran, ganjaran yang diperolehi ialah dalam bentuk upah, faedah, sewa, untung dan dividen. Bayaran pindahan. Bayaran pindahan diperolehi tanpa menyumbang apa-apa faktor pengeluaran dalam proses pengeluaran. Oleh itu, pendapatan individu terdiri daripada upah, faedah, sewa, untung, dividen dan bayaran pindahan. Jenis-jenis pendapatan individu. Terdapat 6 jenis pendapatan individu, iaitu upah, faedah, sewa, untung, dividen, bayaran pindahan. Klik pada setiap jenis pendapatan untuk penjelasan. Upah. Upah ialah ganjaran kepada buruh yang menyumbangkan tenaga fizikal atau mental dalam aktiviti pengeluaran. Upah yang dibayar berasaskan dua kaedah pembayaran, iaitu upah ikut hasil kerja dan upah ikut masa. Upah ikut hasil kerja ialah upah yang dibayar mengikut produktiviti buruh. Misalnya, upah sebanyak RM10 akan dibayar untuk setiap unit kotak yang dapat dihasilkan oleh buruh tertentu. Hari ini kamu dapat menghasilkan 10 unit kotak. Nah, ini upahnya. Upah ikut masa ialah upah yang dibayar dalam tempoh tertentu, biasanya sebulan. Misalnya, gaji permulaan seorang guru tadika ialah RM1,000 sebulan. Pihak tadika menawarkan gaji RM1,000 sebulan kepada awak. Terdapat dua jenis upah, iaitu upah nominal atau upah wang dan upah benar. Upah nominal ialah upah yang dinyatakan dalam wang semasa. Misalnya, gaji yang diterima guru tadika tadi sebanyak RM1,000 sebulan merupakan upah nominal atau upah semasa. Upah benar menunjukkan jumlah barang yang boleh dibeli dengan upah wang dan mengambil kira tingkat harga purata. Misalnya, pada tahun 2003, upah nominal ialah RM1,500 dan harga purata barang ialah RM10. Upah benar ialah RM1,500 bahagi RM10, iaitu 150 unit. Pada tahun 2004 pula, upah nominal ialah RM2,500 dan harga purata barang ialah RM20. Maka upah benar tahun 2004 ialah RM2,500 dibahagikan RM20, iaitu 125 unit. Ini bermakna upah nominal meningkat dari RM1,500 kepada RM2,500, tetapi upah benar merosot dari 150 unit kepada 125 unit. Faedah. Faedah ialah ganjaran kepada pemilik modal wang. Simpanan yang dilakukan di institusi keuangan akan memperolehi pendapatan dalam bentuk faedah.
Faedah diterima kerana modal wang individu telah digunakan oleh pihak lain dan dia terpaksa menangguhkan penggunaan semasanya. Sebenarnya, faedah adalah haram di sisi agama Islam. Bagaimanakah faedah dikira? Lihatlah contoh berikut. Encik Iskandar menyimpan di bank berjumlah RM10,000 selama 10 bulan. Beliau diberikan faedah 2.5% tahun. Faedah bersamaan dengan RM10,000 didarab dengan 2.5% didarab dengan 10/12. Bersamaan dengan RM208. Ini bermakna, pada akhir tahun, Encik Iskandar akan memperolehi faedah atas simpanannya selama 10 bulan ialah RM208. Sewa. Sewa ialah ganjaran kepada faktor pengeluaran tanah kerana penawarannya tetap. Dalam istilah ekonomi, sewa merupakan bayaran kepada faktor-faktor pengeluaran yang penawarannya terhad, misalnya tanah. Dalam istilah biasa, sewa meliputi bayaran kepada harta-harta tetap seperti rumah, kereta, mesin dan jentera yang disewakan kepada pihak lain. Untung merupakan ganjaran kepada pengusaha yang menanggung risiko yang tidak diinsurankan. Untung diterima kerana pengusaha menanggung risiko kerugian, mengurus faktor-faktor pengeluaran dengan cekap dan membuat inovasi. Formula mengira untung ialah untung bersamaan dengan jumlah hasil tolak jumlah kos. Contoh mengira untung ialah seperti berikut. Andaikan jumlah hasil sebuah firma ialah RM20,000 dan kos firma ini terdiri dari bahan mentah RM2,500, upah RM2,000, bahan api RM1,500, sewa RM1,000, kos pinjaman RM1,200. Hitung keuntungan firma ini. Jawapannya adalah seperti berikut. Jumlah hasil RM20,000. Tolak jumlah kos yang terdiri dari bahan mentah RM2,500, upah RM2,000, bahan api RM1,500, sewa RM1,000, dan pinjaman RM1,200. Jumlah untung ialah RM20,000 tolak RM8,200, iaitu RM11,800. Dividen. Dividen ialah sebahagian daripada keuntungan syarikat yang dibayar kepada setiap pemegang saham syarikat berkenaan dalam sesuatu jangka masa tertentu. Sebagai contoh dividen yang diterima dari unit amanah saham nasional berhad, amanah saham Sabah, amanah saham Bank Simpanan Nasional dan sebagainya. Dividen juga merupakan ganjaran yang diterima oleh pemilik modal wang kerana menyimpan sejumlah wang dalam institusi keuangan Islam. Misalnya, wang yang disimpan di bank Islam, bank muamalat dan bank-bank perdagangan lain yang menawarkan simpanan mengikut prinsip Islam. Pembayaran dividen tidak tetap dan bergantung kepada jumlah keuntungan oleh bank. Jika keuntungan hasil pelaburan oleh bank tinggi, maka kadar dividen juga tinggi dan sebaliknya. Bayaran pindahan. Bayaran pindahan ialah pendapatan yang diterima oleh seseorang individu tanpa menyumbangkan aktiviti pengeluaran. Ia merupakan suatu bentuk pendapatan yang tidak produktif. Contoh-contoh bayaran pindahan adalah seperti berikut. Pencen merupakan pendapatan yang diterima oleh pesara sektor kerajaan apabila berumur 56 tahun. Biasiswa
iaitu pendapatan yang diberi oleh kerajaan kepada para pelajar sekolah dan universiti. Bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada orang kurang upaya, bantuan kepada mangsa bencana alam dan orang miskin. Subsidi ialah bantuan keuangan kepada petani-petani dalam bentuk baja, biji benih dan anak lembu percuma. Wang saku merupakan wang yang diberi oleh ibu bapa kepada anaknya untuk perbelanjaan di kantin sekolah, tambang bas dan perbelanjaan alat tulis.